أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', tiada dihukumkan dengan kufurnya, tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi' dengan kufurnya. Orang yang mubtadi' ni orang yang berpegang dengan pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reka. Kalau hak dalam kitab Fataninya dia tak sebut reka, disebut rengkah. Yang direngkah. Kita reka tau, rengkah tak ada. Dia ada kitabnya yang direngkah, yang direka-reka, yang diada-adakan. Pegangan ni Nabi tak bawa. Pegangan ni tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada masa sahabat radhiyallahu anhum pegangan ni. Pegangan ni pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan. Yang tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Ini dipanggil pegangan yang bid'ah. Orang yang berpegang dengan pegang bid'ah dipanggil orang yang mubtadi'. Orang yang mubtadi'. Bid'ah mubtadi'. Islam muslim. Iman mukmin. Ihsan muhsin. Kufrun kafirun. Riddatun murtaddun. Tu. Masdar dengan isi fa'il belakang lah tu. Mudahnya Islam, orangnya Muslim, gitu. Iman, orangnya mukmin. Bid'ah ni, orangnya mubtadi'. Gitu. Dia akidah bid'ah. Maka orang tu orang yang mubtadi' dia panggil. Orang yang berpegang dengan pegangan yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada dihukumkan atas mubtadi' itu dengan kufur. Tidak dihukumkan kafir lah. Tapi pegangan yang berdosa besar, pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong, bukan pegangan Ahlussunnah Jamaah, cuma tak hukum kufur. Tapi pegangan ni pegangan yang salah lah. Mana contohnya orang yang mubtadi', orang yang berpegang dengan pegangan bid'ah ni? Seperti Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah, yang mengatakan, yang beriktikadkan bahawa hamba itu, hamba ni manusia, jin, malaikat, bahawasanya hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dengan kekuatan, dengan kudrah
yang Allah jadikan pada dirinya. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah, mereka berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri, bukan Allah yang menjadikan. Gerak diam hamba, hamba buat sendiri. Bangun duduk hamba, hamba buat sendiri. Dengan kekuatan, dengan kudrah yang Allah bubuh pada hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Tiada dihukumkan kufur, tapi pegangan yang fasik, pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni dahulu muka surat 13. Baca dah lepas kan. Surat 13. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah dan Jabariyah. Dimulai di muka surat 12. Kemudian hak Qadariyah tu surat 13, hak baris atas sekali. Ketiga daripada 3 mazhab. Ahli Sunnah yang pertama, Jabariyah yang kedua, Qadariyah yang ketiga. Mazhab Mu'tazilah, jadi Mu'tazilah Qadariyah, iaitu i'tiqad. I'tiqad mengatakan tu, mengiktikadkan bahawasanya hamba itu, manusia, jin dan malaikat, menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, perbuatan yang ikhtiari, perbuatan yang bangsa pilihan hamba. Gerak diam hamba memilih, bangun duduk hamba memilih. Dipanggil perbuatan yang ikhtiari. Satu lagi dipanggil perbuatan yang ittirari. Kena ingatlah tu. Ikhtiari satu, ittirari satu. Apa dia ittirar ni? Yang terjadi tanpa ada pilihan hamba. Yang terjadi tanpa ada pilihan hamba pada zahir. Hamba tidak memilih. Contohnya tersepak. Berlaku perbuatan sepak, tetapi hamba tidak memilih untuk menyepak. Nak pilih menyepak warna, mengokor sakit. Tak mengokor sakit. Tersepak kaki katil, menganga. Aku ni senyum sedap gitu. Allah. Sekali tersepak tu kok tenganga sakit. Terduduk. Berlaku perbuatan sepak, hamba memilih. Tidak. Dia panggil ittirari. Alif, dot, ra, alif, ra, ya. Ittirari. Ittirar. Yang terjadi tanpa pilihan. Tersepak, terjatuh, terlatoh. Ittirar dia panggil. Ini perbuatan ikhtiari. Hamba yang menjadikan. Hamba menjadi, ingat baik, dengan kudrah. Tu kudrah tu, qadar, qadariyah. Dengan kudrah, dengan kekuatan. Yang dia akan kudrah oleh Allah Ta'ala pada dirinya, pada diri hamba. Tu Mu'tazilah Qadariyah. Perbuatan ikhtiari. Adapun yang terdahulunya Jabariyah. Yang maksud 12 tu. Kedua mazhab Jabariyah. Jabar apa? Dikrasi. Jabrun, dikrasi. Jabariyah, iaitu i'tikad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Hamba tak ada benda. Tuhan bangun ni, buat bangun. Duduk, buat duduk. Hamba tak ada. Hamba tak ada. Tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Bahkan ia hamba majbur. Artinya erti majbur yang dikerasi. Yang dikerasikan atau majbur. Hamba ni dikerasi semata-mata. Hamba tak ada usaha, hamba tak ada pilihan, hamba tak ada usaha sekali-kali tak ada. Tuhan. Ni. Ini Jabariyah dah ni.
Hak golongan dalam FB banyak. Hilangkan keakuan. Hilangkan di hati aku pilih. Hilangkan di hati aku tadbir. Hilangkan di hati aku yang buat. Hilangkan di hati aku yang usaha. Ni. Tiada bagi hamba usaha sekali-kali. Hilangkan rasa usaha hamba. Mu Tuhan. Ni. Dalam FB banyak ni. Jabariyah ni banyak dalam FB. So hilangkan keakuan. Seperti satu bulu yang bergantung pada hawa, pada udara. Ditiup akan bulu oleh angin, betapa dikehendakinya, betapa dikehendaki oleh angin. Ini contoh. Bulu kan ringan, terbang ke kanan kiri atas bawah, semata-mata ditiup oleh angin. Bulu ada pilihan perbuatan? Tak ada. Tu. Kita pun gitulah. Tak ada apa-apa kita. Bukan kita yang memilih. Bukan kita yang tadbir susung atu. Bukan kita yang usaha. Bukan kita yang buat. Tak ada hamba. Mu Tuhan. Ni. Faham tak ni? Ahli sunnah di atas tu. Bawah ke atas dah. Ketiga, kedua, pertama. Jadi dah. Dan ni bukan macam kita ni undur balik je ni. Ternaik mula. Patut yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga dululah sebab tajuk kita tu Qadariyah. Naik yang kedua, lawang Qadariyah Jabariyah. Naik yang pertama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia Qadariyah ni pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dia nak lawan Jabariyah. Masa tu. Jadi terlajak kepada Qadariyah, tak jadi Ahli Sunnah di tengah. Di sejarah dia gitu. Ahli Sunnah macam mana? Pertama, mazhab Ahlus Sunnah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu i'tikad bahawasanya tiada bagi hamba itu, tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiar dia, tak ada. Melainkan usaha jua. Hamba ada usaha. Hamba ada pilihan. Hamba ada usaha. Wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang usahakan. Maka tiada dikerasi akan dia, akan hamba pada perbuatan itu. Bukan macam Jabariyah. Seperti barang akan dia oleh Taifah yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu menjadikan perbuatan hamba tu. Seperti yang berkata, yang beriktikad akan dia oleh Mu'tazilah Qadariyah. Mana? Ni ulang balik ni. Ni mustahak ni. Perbuatan ittirariyah, yang tadi tersepak, terjatuh, satu saja, sama saja. Ahli Sunnah sama, Qadariyah, Jabariyah sama telah lah. Hamba tak ada apa-apa, semata-mata perbuatan Allah. Sebab hamba tidak memilih. Bila hamba tidak memilih, hamba tak ada hukum. Tak berdosa lah, sebab bukan hamba yang memilih. Walaupun kaki yang tersepak tu bukan hanya ternganga sakit, pecah kaki, berdarah kaki. Ada ni. Ada hukum ke tidak? Tak ada hukum. Bahkan kalau hamba tu sobok, redha, boleh pahala pula. Adapun kalau hamba ni dia mengamuk, dia gerang satu-satu benda, dia pun sepak barang. Dia pun sepak barang. Dia sepak tu dengan pilihan. Tapi dengan hati yang geram lah. Dengan hati yang marah lah. Tapi hamba tu sepak, pilihan hamba ke tak? Pilihan hamba lah, kehendak hamba lah tu. Tapi pilihan dah keadaan gerang. Pilihan dalam keadaan hilang kesabaran. Hamba ni memilih nak sepak barang, pecah kaki, haram kerana mencederakan diri. Hak tadi tersepak sama pecah kaki juga. Tapi tak ada pilihan, maka tak ada hukum atas hamba.
Kalau pilihan barulah ada hukum. Jadi hamba yang memilih dan melakukan. Tetapi perbuatan hamba tidak memberi bekah yang menjadikan tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok molek Jabariyah. Tiada bagi hamba usaha sekali-kali. Hamba tak ada gapo satu. Hamba tak ada gapo satu. Hanya semata-mata qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tak ada gapo satu. Pada ni. Kita nak balik semula. Kita balik semula kepada bicara rukun iman yang keenam, qadar dan qada. Jelas kan? Kehendak, ketentuan, qadar, qada, perbuatan Allah segala-galanya. Apabila segala-galanya qadar dan qada Allah, kehendak dan perbuatan Allah segala-galanya, apa hak ada di hamba? Nak tanya molek ni. Kita berhenti ni dulu ni. Ahli sunnah, Jabariyah, qadar kita berhenti dahulu. Kita balik pada segala-gala qadar dan qada Allah. Qadar kehendak Allah, qada perbuatan Allah, jalanan Imam Maturidi. Jadi segala-gala adalah qadar dan qada Allah. Hak saya sebut sebelum ni, saya baca kuliah maghrib tadi dalam kitab Minhajul Abidi, Mazali mengatakan terdetik di hati ni pun hak ketentuan dan perbuatan Allah. Berkelip mata hamba ni pun ketentuan dan perbuatan Allah. Terdetik di hati hamba ketentuan dan perbuatan Allah, berkelip mata hamba ketentuan dan perbuatan Allah. Tepat tak dengan rukun iman keenam, sekalian qadar dan qada, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Betul tak? Imam Ghazali kata terdetik di hati pun ketentuan dan perbuatan Allah, berkelip mata pun ketentuan dan perbuatan Allah. Macam mana dengan rukun iman keenam, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sebesar tak zarah ni atom, sebesar habuk, tidak ada yang berlaku melainkan qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghazali pun sebut terdetik di hati pun ketentuan dan perbuatan Allah, berkelip mata hamba pun ketentuan dan perbuatan Allah. Mati tak lagi waktu tu, kemah waktu tu. Jadi kalau semuanya ketentuan dan perbuatan Allah, apa yang ada lagi pada hamba? Apa yang ada lagi pada hamba? Apa yang ada lagi pada hamba? Hamba memilih. Terdetik di hati pun hak Tuhan. Hamba memilih. Lagi besar. Hamba usaha. Berkelip mata ni hak Tuhan. Usaha hamba lagi besar. Hak Tuhan belaka lah. Dah. Tadi kata tiada bagi hamba usaha sekali-kali tu salah. Tu Jabariyah. Ada ni. Hamba ada usaha sendiri. Terdetik di hati pun qadar dan qada, berkelip mata pun qadar dan qada. Macam mana usaha hamba? Sebaliknya, i'tikad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, hamba tak ada gapo satu. Jabariyah salah. Tak salah kok mana pula? Rukun iman keenam, sekalian qadar qada, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Mana kira? Mana? Persoalan ni kita kena tahu jawapan. Persoalan ni kita kena tahu jawapan. Kita duk mati dah, sekalian qadar qada, terdetik di hati pun qadar qada, berkelip mata pun qadar qada. Hak Allah Ta'ala belaka, dah hamba ada apa? Hamba tak ada benda.
Tak boleh gitu ni. I'tiqad tiada bagi hamba itu sesekali-kali Jabariyah. Oh, rukun kenal Jabariyah lah kalau gitu. Mana? Awal lagi ni. Awal lagi pukul 9 baru ni. Dia nak ngatuk pukul 11, 12. Tu ngatuk tu. 11, 12. Ngatuk lah. Waktu duha tak ngatuk lagi. Waktu ni terus tengah fresh. Tengah fresh. Tengah segar. Tengah segar ni. Gua ni. Jadi rukun iman keenam tu Jabariyah ke? Ni jadi payahnya. Ni jadi payah. Ni nak kena cermat molek-molek ni. Tapi sebelum nak pergi pada hak bab ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah ni, hak rukun iman tu kena mati dululah. Sekalian qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kena mati waktu dulu. Di muka surat 4 dahulu. Di muka surat 4 bahagian yang kelima daripada atas. Keenamnya, beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya, baik qadar Allah. Dan jahatnya, jahat qadar Allah. Artinya, arti qadar Allah ni, bahawasanya sekalian perkara. Ni. Sekalian perkara, kesemua perkara, segala-galanya, kadang-kadang buih mulut. Buih mulutnya duk sebut. Tak ada bekas je lagi ni. Buih mulut. Sekalian saya fahamlah ustaz. Sekalian ketentuan Allah, perbuatan Allah, saya fahamlah sekalian. Tapi takkan perkara jahat ketentuan Allah juga. Tadi sekalian. Lepas tu takkan perkara jahat Allah Ta'ala juga. Dah sekalian nak buat mana? Bukan sekalian yang baik. Sekalian sungguh-sungguh. Pening nak jadi. Sungguh. Dia ikut rakaman saya berulang-ulang kali. Nak faham. Tak faham juga. Atau surat panjang dia atau surat. Orang datuk lah. Orang yang berkenaan dalam bidang sains. Orang datuk, orang ada kedudukan dalam bidang sains. Orang Kelantan duduk Kuala Lumpur. Cerita lama dah ni. Sekalian saya pegang ustaz, tak ada isu. Sekalian saya pegang. Tapi takkan hak jahat mari Tuhan juga. Pelik dah jadinya. Sekalian saya pegang ustaz, takkan itu usaha hamba mari Tuhan juga. Tak kata sekalian. Sudahlah, sekalian lah. Termasuk perkara jahat. Termasuk itu usaha hamba. Sekalian. Sekalian perkara. Sama ada elok seperti ta'ah. Ta'ah. Atau keji seperti maksiat. Baik, jahat, ta'at, maksiat. Ni hukum yang kenal ni. Maksiat. Hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekian perkara dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ni kudrah. Perbuatan Allah. Allah perbuat atas muwafaqah kehendaknya kehendak Allah, iradah. Allah kehendak bila? Pada sedia kala. Sekalian. Tidak terkecuali pun sebesar zarah. Baik, taat, jahat, maksiat. Hasil ia dengan perbuatan Allah. Gerak, diam, minum arak, Allah buat. Gerak, diam, berjudi, Allah buat. Gerak, diam, berzina, Allah buat. Allah buat atas muwafaqah. Apa makna muwafaqah? Seiring, sebagaimana, gitulah. Muwafaqah kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Allah kehendak pada sedia kala hamba tu akan berjudi, minum arak, berzina. Allah kehendak pada azal. Saat berjudi, saat minum arak, saat berzina, perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Ada ni. Hak Allah tentu pada azal tu siap dah. Yang sekarang sedang berlaku ni
berjudi, minum arak, berzina, perbuatan jahat yang sedang berlaku ni, Allah yang perbuat. Keesaan Allah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al. Ni jelas dah kitanya. Ni jelas dah kitanya. Tapi biasalah, orang baru nak belajar, sinilah kanja, seto, keju. Hak jahat. Hak tu hak kemarin tu. Media FB tu. Perkara maksiat bukan mari Tuhan sebab Tuhan tak redha. Orang perempuan dia nak lawang lah berapa kali. Yang main perempuan ni gagah. Gagah perempuan ni. Orang perempuan, orang Penang. Kita tengok FB tu orang Penang lah. Orang Patawa. Dalam FB. Dia boleh sangguh dalam tu. Masa hak tengah hari kemarin. Hak di Wisma Negeri kemarin. Sebab curang lah. Curang tu benda maksiat. Benda Tuhan tak redha. Macam mana Tuhan kehendak? Benda Tuhan tak redha. Dia cangguh. Hak tu hukum iman kenang. Cangguh hukum iman kenang lah nak cangguh kau. Cangguh ayat Quran lah. Cangguh hadis Nabi lah. Ijma' ahli sunnah jemaah pekerja hak qada qadar. Ketentuan dan perbuatan Allah. Ijma' ahli sunnah. Nak cangguh ahli sunnah. Mana kalau setok kejut pun jangan bagi nampak dalam FB orang baca, orang tengok. Orang baca dalam FB orang tengok. Yang wak nampak sangat kita tu. Nak panggil apa? Tak reti. Tak reti tu baiklah, tak panggil jahil. Jangan nampak kita tak reti. Sabarlah dulu tengok orang ni. Mana orang perempuan ni tak sabar ni. Sebab tu kuasa cerah tak ada tangan dia. Sebab kalau kuasa cerah ada tangan orang puang, cerah pagi, cerah petang. Cerah pagi, cerah petang. Dia cepat sangat, tak sabar. Marah cerah. Petang marah pula ketua lelaki. Cerah pula petang tu. Baru dia nak cerah. Tak sabar. Sabarlah. Dengarlah dulu. Bukan kata perkara jahat ni Allah kehendak. Saah berlaku perkara jahat tu siapa buat? Hasil ia berlaku ia sekian perkara dengan perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Perbuatan Allah. Ni rukun yang kenang. Bukan perbuatan hamba. Gerak diam, sembahyang, perbuatan Allah. Gerak diam, membaca Al-Quran, perbuatan Allah. Gerak diam berzikir, gerak diam belajar, perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ni hak rukun yang kenang. Macam mana? Faham? Macam pula ni hak Jabariyah ni. Jadi macam Jabariyah pula rukun yang kenangnya. Tiada bagi hamba usaha sekali-kali. Tak ada. Hamba tak ada. Buat taat pun bukan usaha hamba. Buat jahat pun bukan usaha hamba. Perbuatan Allah semata-mata. Tu Jabariyah. Dah rukun yang kenang. Gimana? Dia sebelum nak pergi kepada bab usaha, ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah, ke mana pun dia kena mati dulu. Hak rukun yang kenang. Wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, mati dulu. Wahdaniyah pada af'al, sifat yang keenam, qudrah, iradah, ilmu, mati itu dulu. Hak rukun yang kena mati dulu. Patut boleh bukti setakat tu. Kena pergi pula pada ikhtiar usaha. Kalau bukti setakat tu, dia akan terundur pada akidah Jabariyah. Ada ni. Tetapi hak rukun yang kenang tu mati dulu. Itulah hakiki sebenar-benarnya. Itu hakiki sebenar-benarnya. Sekali yang berlaku perbuatan Allah sebagaimana kehendak Allah pada azal. Sekali yang berlaku baik ataupun jahat perbuatan Allah. Wahdaniyah pada af'al, qudrah.
sebagaimana kehendak Allah, iradah dan ilmu. Oh, kalau gitu hamba tak ada usaha sekali-kali, hamba tak ada benda sekali-kali. Lah. Kalau hak Tuhan belaka, hamba ada apa? Hamba ada apa? Hamba tak ada apa-apa lah. Tak ada usaha, tak ada lah. Itu rukun yang keenam. Itu hakiki dia. Itu sebenar-benar dia. Faham tak? Baru lagi kepada banyak ayat-ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Ayat Al-Quran, hak rukun iman yang keenam, hak Tuhan belaka, ayat Al-Quran juga. Qul kullum min indillah, kata ilmu yang Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran juga. Allah lah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Allah Taala belaka. Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah Taala belaka. Tu hak rukun kenal. Tiba-tiba banyak pula ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat Fatihah kita. Ayat kita biasa baca semuanya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang lah balasan kebaikan atas usaha baik yang dilakukannya. Atas seseorang lah balasan buruk atas kejahatan yang diusahakannya. Hamba pula jadinya usaha perkara baik dapat balasan baik, usaha perkara jahat dapat balasan jahat. Banyaklah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa-apa dan barang yang berlaku daripada segala kebaikan, apa-apa yang dilaku daripada kebaikan, nescaya Allah mengetahui, Allah akan balas. Apa kebaikan yang dilakukan? Hamba yang melakukan kebaikan. Jadi banyak ayat yang menyandarkan kepada hamba. Hak Tuhan belaka rukun iman yang keenam. Hak inilah barulah nak letak pula macam mana hak ayat Quran hak Tuhan belaka dengan ayat Quran yang menyandarkan pada hamba. Ayat Quran hak Tuhan belakanya mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ni tauhid uluhiyah. Sifat 20 ni. Istighnat dan iftikar. Maksud dari sifat iftikar Allah, semua yang berlaku umum ta'alluq qudrah, iradah, ilmu. Itu iftikar. Rabbil Alamin. Pergi pada tauhid rububiyah. Allah Rabb, Allah Tuan. Asas bertauhid rububiyahnya perbuatan Allah belaka. Tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah, dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Allah letak kita pula. Hak tadi Allah belaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Allah letak kita pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pada satu surah, ayat yang berlainan. Pada satu ayat pula. Pada satu ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontarkan pasir, memasukkan pasir dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar ketika engkau lontar. Mana? Tak pening. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontarkan pasir dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Macam dok bertentangan tu. Satu ayat pula. Tadi ayat yang berlainan cuma suratul Fatihah je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha ni dak ni satu ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ha sini. Hak rukun ayat ke-6 sesat dah. Hak Tuhan belaka. Sesat tu. Ayat Al-Quran pula sandar kepada hamba. Kita beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Kita tidak boleh beriman sebahagian, kupu sebahagian. Kita wajib beriman sekalian. Hak beriman sebahagian, kupu sebahagian ni orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Adakah patut beriman mereka itu akan setengah kitab dan kufur dengan setengah kitab? Dia tak beriman habis. Kita tak, kita beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Nak beriman macam mana? Satu ayat hak Tuhan belaka, kita berkaikan cerita. Satu ayat hak hamba. Itu berkaikan cerita gitulah. Satu ayat hak Tuhan belaka. Allah lah yang masukkan pasal mata kafir, bukan engkau yang melontar ya Muhammad. Satu ayat pula hamba. Mana ketika engkau lontar? Hamba pula. Wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, walakinnallaha ramah, akan tapi Allah Taala melontarkan pasir. Allah. Iz ramaita, ketika engkau melontar ya Muhammad. Nabi Muhammad pula melontar. Allah melontar ke Nabi Muhammad yang melontar? Jadi makna satu ayat hak Tuhan belaka, satu ayat hak hamba. Wajib beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian, macam orang Yahudi. Sinilah ahli sunnah berpegang kedua-dua. Hak Tuhan belaka, hak batin hakiki, rukun nikmat kenang. Hak hamba pada zahir majazi. Gitu je. Jadi hak batin hakikinya sama macam Jabariyah. Hak batin hakiki, tiada bagi hamba usaha sekali-kali. Hak batin hakiki. Salah Jabariyah, hak zahir, hak hamba mereka tidak pegang. Kita di sunnah, hak zahir, hak hamba kita berpegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi hanya pada zahir, majazi, bukan hakiki. Gitu je lah. Kena begitu je lah. Ada ni. Jabariyah beriman dengan setengah kitab. Hak Tuhan belaka je dia ambil, orang kimat kenal. Hak sandar pada hamba, mereka tolong. Dia ambil hak batin sahaja. Hak zahir dia tolong. Qadariyah pula hak zahir, hak hamba mereka pegang, hak hamba sungguh-sungguh, hak batin hakikat Tuhan mereka tolong. Ni Qadariyah sama, Jabariyah sama, macam orang Yahudi beriman dengan setengah kitab, kufur dengan setengah kitab. Kita ni beriman dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita beriman dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hak Tuhan belaka, rukun yang keenam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakikinya diri pun ada perbuatan hamba, tetap hak Tuhan belaka juga. Mana boleh bagi tak dua-dua tu? Hak batin hakiki alhamdulillahirabbil alamin kita pegang. Hak zahir majazi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita pegang. Tak pegang dua-dua ni go, tak ada Fatihah lah jadinya, tak ada semayang lah jadinya. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, tetapi Allah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Kita berpegang hak Tuhan belaka. Izramaita, ketika engkau melontar pasir kau ya Muhammad, kita berpegang pada zahir. Nabi ada pilihan, Nabi yang buat lontar pasir. Dia gitu. Kena pecah dua tu. Hak batin hakiki rukun keenam alhamdulillahirabbil alamin. Hak zahir majazi
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan. Hamba ada perbuatan. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap ketentuan dan perbuatan Allah Ta'ala. Aguana kita. Jabariyah dia ambil hak batin sahaja. Qadariyah ambil zahir sahaja. Ahli sunnah beriman dengan sekalian ayat. Hak batin, hak hakiki beriman, hak zahir majazi beriman. Sebab apa? Dua-dua ayat Al-Quran. Jadi hak tadi sebut mu Tuhan, hilangkan keakuan, hilangkan pilihan diri, hilangkan tadbir diri, hilangkan usaha diri. Dah kata salah, kata itu batin hakiki. Salah lah kalau nak lakon gitu. Sampai masa Allah fanakkan di basirah, naik makam hakiki sungguh. Fanak dianya. Di basir mereka tak ada apa-apa, mereka hanya ada af'alullah. Oh, ni tak boleh lakon. Allah yang fanakkan, Allah yang naikkan mereka pada makam hakiki. Kita makam syariat. Wajib berpegang, hamba dipilih perbuatan. Kita hanya menyebut batin hakiki hak Tuhan belaka. Batin hakiki hak Tuhan belaka. Tak ada ni. Tapi kita tak sampai makam ni. Kita hanya menyebut wajib berpegang batin hakiki hak Tuhan. Tapi oleh kerana kita makam syariat, wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Sampai masa Allah hilangkan hamba, yang ada berasa hanyalah Allah Ta'ala. Itu makam hakiki, makam awliya. Bukan suruh kita lakon. Bila kita lakon sahaja, tak ada kita. Mu Tuhan, Jabariyah lalu dah. Sesak pegangan tu. Jangan duk lakon. Oh, tu dalam kitab hikam, dalam kitab Adun Nabi, mereka menceritakan orang makam hakiki. Bukan suruh kita lakon makam hakiki. Tapi guru yang salah, ada kita cerita bab makam, kita masuk Allah, tak ada hamba. Allah dia suruh lakon. Tak ada. Dalam kitab hikam, selagi merasai hamba memilih, selagi merasai hamba yang mentadbir, selagi merasai hamba yang buat, rasa tak pilih? Rasa tak tadbir? Rasa tak buat? Tak rasa buat? Tak rasa? Ni kena gecek doktor ni. Tak rasa apa dah ustaz kena angin dah ni, tak rasa apa ni. Sekebang dah kali ni, kebah. Tak rasa apa? Rasa tak memilih? Memang kita pilih. Rasa tak kita buat? Memang kita buat. Memang kita rasa kita buat. Tidak rasa, memang kita rasa. Selagi merasai, hamba memilih, hamba yang tadbir, hamba buat. Belum lagi ma'rifatullah. Dah kita hikam. Guru yang terpesa, tengok belum makrifat, kapir lagi dia kata. Oh, ni guru sesat. Dan kita hikam kata belum makrifat. Dan kita hikam bukanlah kitab faridah. Itulah kitab tasawuf hakikah. Makna apa? Belum sampai makrifah makam hakiki. Makna apa ni? Kita makrifah makam syariat. Tak ada salah pun. Lepas tu kita buatlah. Nak naik makam hakiki. Tak boleh buat. Atau Allah yang kurniakan. Buat aja kita duduk makam syariat. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak pegang Jabariyah. Adalah orang duk cerita anak beranak dia gitu, ustaz mu Tuhan. Oh, tak apa tu. Kemungkinan dia wali dah. Wali apa sombong tak habis-habis. Wali apa mengupak orang pun tak habis-habis Sombong wali apa? Tak wali Jabariyah. Dua tu je lah. Dia lakon. Sebab dia lakon, guru dia suruh lakon. Selagi merasai, tak ada makrifat. Selagi merasai, tak ada tauhid. Selagi merasai, syirik kepada Allah. Syirik. Kita rasa kita pilih, tak syirik. Allah yang buat pilihan tu. Kita rasa kita takbir, tak syirik. Allah yang buat takbir. Kita rasa kita buat, tak syirik. Allah yang buat kan, bukan kita. Rasa kita syirik dan kita hikam. Syirik maqam, bukan syirik syariat. Tu cerita lain tu. Dia kecapa aduk dengan syariat.
Jadi tunduk pada akhir Jabariyah ni. Akhirnya mudah-mudah mensyirikkan orang mukmin yang lain. Syirik kamu, kafir kamu. Itu syirik maqam, bukan syirik syariat. Ada ni. Syirik syariat lain. Syirik syariat ni kalau syirik hak besar atau kafir. Kalau syirik kecil riya, itu syirik syariat. Ini syirik makam tak ada salah apa pun syariat. Itu cerita mereka dibubuh di makam syariat. Tunduk pada akidah Jabariyah. Ingat baik. Memang kita tak boleh menghilangkan rasa. Tapi dia orang ni apabila melakonkan seolah hilang rasa. Pandai ni. Apabila dia lakon. Pandai ni. Dia akan menjiwai. Dia rasa macam ya dah. Pandai ni. Lakon buat. Pandai ni. Orang yang melakonkan watak, pelakon-pelakon tu kan, dia habis dia punya filem dia tu, dia kena pergi berobat pula. Sebab apa? Nak kembali asal. Sebab dia sudah sebati dengan lakonan dia. Mana apa? Dia menjiwai sungguh-sungguh. Mana boleh lakon? Dia rasa macam tak ada dah akunya, tak ada bila aku. Tu bukan sungguh. Waktu Jabariyah. Tapi dia melakonkan, dia rasa macam ya dah dia rasa. Sungguh. Kan pelakon kan? Dia berlakon jadi jahat. Dia pergi duduk pula dekat-dekat. Alah. Dia nak berlakon jadi maknya. Dia pergi duduk tempat maknya, lelaki. Dia buat au gitu. Lepas habis berlakon, dia kena berobat. Mana tidak apa. Gitulah juga jadinya. Padahal dia lelaki jantan. Dianya jantan. Pandai ni. Tapi dia watak lakonkan maknya. Jadi nak melakon maknya, dia kena pergi duduk ke maknya. Dia duduk pondang. Dia duduk dengan pondang. Dia berlakon jadi maknya sungguh. Lepas habis lakonan tu, nak balik semula kepada asal, kena berobat. Sebab apa? Pada gini ni, pada ni, gini. Jadi, pada ni, dia sudah menjiwai. Bukan dia sebenarnya. Jadi aku Allah dah. Wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang. Tapi batin hakikinya, pilihan dan perintah hamba balik pada rukun iman yang keenam, hak Tuhan belaka balik kepada alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itulah kita ahli sunnah ni hakikinya Jabariyah. Kita ahli sunnah ni hakikinya Jabariyah. Hakiki. Tapi beza kitanya, kita berpegang pada zahir, hamba memilih, hamba yang melakukan. Ikhtiar hamba pada zahir. Pada batin hakiki, Jabariyah. Sebab tu terkadang ahli sunnah ni, kalau orang tak faham, dia kata Jabariyah kitanya. Walau kita lain. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita hakikinya sama Jabariyah. Zahirnya kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Macam Qadariyah. Qadariyah berpegang zahir hamba ada pilihan dan perbuatan. Batin hakiki pun hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu beza. Pada ni kena ingat gini. Kita ahli sunnah, batin hakiki Jabariyah. Hak Tuhan belaka. Hak zahirnya berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan sama dengan Qadariyah. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi zahir dan batin pilihan dan perbuatan hamba mutlak, bukan Tuhan. Ini Qadariyah. Kalau katakan kita ni batin Jabariyah, zahir Qadariyah, kata gitu. Batin Jabariyah, zahir Qadariyah, mana apa? Hak batin kita berpegang hak Tuhan belaka. Kita berpegang hak zahir, pilihan dan perbuatan hamba. Qadariyah berpegang gitu. Samalah dengan Qadariyah. Hamba ada pilihan perbuatan pada zahir. Tapi Qadariyah ni, hamba ada pilihan perbuatan pada zahir dan juga pada batin. Bukan hak Tuhan. Dia zahir batin, hak hamba. Jabariyah, zahir batin, tak ada hak hamba, hak Tuhan belaka. Kita ahli sunnah, hak batinnya, hak Tuhan. Hak zahirnya, pilihan dan perbuatan hamba. Dua-dua kita pegang. Hak zahir satu, hak batin satu. Qadariyah, zahir batin, perbuatan hamba, tak ada hak Tuhan.
Jabariyah, zahir batin, hak Tuhan belaka, tak ada hak hamba langsung, walaupun pada zahir. Cuma, tak sama kita yang Qadariyah. Qadariyah ni zahirnya pilih hamba dan wi bekah. Ahli sunnahnya zahir pilih hamba tapi tak wi bekah. Bukan kata pilihan dan perbuatan hamba tak wi bekah. Diri pilihan, diri perbuatan hamba pun tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah tidak. Gerak dia hamba ni, hamba yang buat dengan kudrah yang ada pada hamba. Berhasil apa yang hamba buat, hamba yang menjadikan dengan kudrah yang Tuhan letak pada hamba. Itu Qadariyah. Jadi dia kalau bicara rukun yang kenal, kita berhenti setakat tu, tak tekan bab kita usaha, boleh terundur pada akidah Jabariyah, hak batin hakiki. Kena peringat. Sekalian qada-qada, kena tambah dulu dah. Kita ahli sunnah, wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba, hak Tuhan juga. Dan kalau hak Tuhan juga, kenapa wajib berpegang hamba ada pilihan perbuatan? Sebab ayat Al-Quran banyak menyandarkan pada hamba. Kenapa ayat Al-Quran masih lagi menyandarkan pada hamba yang batin hakiki hak Allah Ta'ala belaka? Batin hakiki hak Allah Ta'ala belaka. Tapi kenapa Allah sandarkan pada hamba juga? Nak tanya gitu? Jawapan dia mudah sahaja. Pergilah awak tanya Allah. Sedar jawab gitu. Ada. Tak sekarang ni hak Tuhan belaka jelas dah hukum kenal. Dan Quran pun banyak hak Tuhan belaka. Kenapa ayat Quran pergi sandar kepada hamba? Gitu deh. Lepas tu kenapa? Tak kerti nak jawab. Tanya Allah Ta'ala sendiri. Nganga kawan tu. Senang jawapan. Dia nak jawab macam mana? Kenapa Allah sandarkan perbuatan pada hamba, walau hak dia belaka. Dia sandar pada hamba buat apa lagi? Tu tanya, pergi tanya Allah Ta'ala. Dok kita tanya sungguh ni. Jawab sungguh dah tu. Tengok dah tu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya Tuhan. Kita akan ditanya pada hari akhir. Takat tu saja. Kenapa? Kerana pada zahir hak hamba. Sebab tu Allah sandar pada hamba. Dah zahir hamba pun hak Tuhan juga hakikinya. Tuhan nak sandar zahir. Itu dah lah. Hak batin hakiki, hak Tuhan belaka. Hak Tuhan sandar pada hamba, hak zahir. Pegang dua-dua dah. Gitulah kitanya. Pegang dua-dua. Hak ni payah Payah. Nak mudahnya Jabariyah ataupun Qadariyah. Hakiki sudahlah hak Allah belaka. Tak ada hamba. Tak ada lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Dah kalau gitu, hak hamba sungguh-sungguhlah senang. Tak ada alhamdulillahirabbil alamin pula. Pilih nak mana? Nak banyak hal sangat. Hak ni tak boleh nak korek-korek gitu je. Tadi tak boleh nak. Hak ni ada berkata fa'am siku ni tahan diri. Faham? Pegang sudah. Quran, hak batinnya Quran kata hak dia belaka, hak Allah Ta'ala belaka. Kita berpegang pada batin hakiki. Quran sandar pada hamba. Kita berpegang hamba di pilihan perbuatan pada zahir. Ada lah. Berarti setakat tu. Kenapa tak payah? Jawapan dia tadi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya pekerjaan Allah Ta'ala. Itu jawapan dah kita. Saya kata tadi kita tanya Allah Ta'ala tu tak ada dah kita gitu. Tu nebeng lah tu. Dah kena tanya juga. Mana cerita ayat hak Tuhan belaka pegang. Ayat hak hamba pegang. Tapi hak batin hakiki hak Tuhan belaka. Hak zahir je hak hamba. Tapi kenapa masa lagi disandarkan hamba? Walaupun tu hak zahir saja. Yang dah tanyalah. Sekata je. Dia hak zahir banyaklah. Zahir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin naha. Zahir kerosakan di lautan dan daratan adalah dengan usaha tangan-tangan manusia. Innallaha la yughayyiru ma bi innallaha la dalam ayat
Ayat ni biasa orang baca ayat ni. Saya kadang-kadang ayat ni, kadang-kadang boleh baca, kadang-kadang tak boleh baca. Ingat ayat ah. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Ni. Dia depan mula-mula tak nak sebut mana. Pandai su. Innallaha la yughayyiru. Tak ada orang consider FB. Ayat mudah kadang-kadang boleh sebut, kadang-kadang tak boleh sebut. Ayat tu biasa orang guna tu. Allah tidak merubah nasib pada satu kaum, melainkan kaum yang merubah. Itu pada zahir. Kaum yang merubah. Memang pada zahirnya kaum yang merubah. Tapi pada batin hakiki, hak Tuhan belaka. Ada tak kisah dalam tu? Tak ada. Tapi tahu ayat tu kan? Tahu ayat tu kan? Tidak merubah oleh Allah Ta'ala ke satu kaum, mereka kaum yang merubah diri mereka sendiri. Itu hanya pada zahir. Bukan setakat Allah sandar kepada hamba ni. Allah tanya lagi. Allah tanya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Tengok. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Tuan tanya pula dah. Betapa kufur oleh kamu. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu kafir warnanya? Kafir tu hak Tuhan belaka. Ada ni. Bukan sahaja pada hamba saja ni. Tuan tanya pula. Betapa kafir oleh kamu. Walhal dibaca atas kamu akan ayat-ayat Allah dan pada kamu ada Nabi SAW. Kafir apa lagi? Ni kafir Mekah lah ni. Kafir Mekah. Betapa kafir kamu. Walhal telah dibaca atas kamu ayat-ayat Allah Ta'ala. Nabi baca Quran kan? Dan pada kamu Rasulullah. Pada kamu tu Rasulullah ada. Dengan mukjizat laginya. Kita, mukjizat mana mukjizat? Kita dengar cerita je. Kita iman ni. Tapi mukjizat bukan berlaku depan mata kita. Orang kafir Mekah mukjizat berlaku depan mata mereka. Betapa kafir oleh kamu. Walhal telah dibaca atas kamu akan ayat-ayat Allah, ayat Quran. Dan pada kamu Rasulullah. Ada Rasulullah dah duduk kamu tu. Betapa kafir kamu. Tuan tanya macam hak bukan hak Tuhan pula. Sebab itulah dia banyak perkara yang kita tak boleh nak. Setakat tu je. Bukan kata Allah sandarkan kufur tu pada orang kafir Mekah. Oh soal pula. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu kafir warna? Kerana engkau yang tentukan mereka kafir. Nak jawab gitu? Dia kata kita yang Tuhan lah. Kata je. Kata je. Sebab tu kalau kita nak direct pada Al-Quran dengan satu-satu ayat, guna-gana lah kita. Melainkan dia kena faham ayat Quran sebagai ulama muktabar memahami satu ayat, satu Quran mereka memahami, bukan satu ayat. Kalau ambil satu ayat saja, ayat yang lain macam mana? Dah ayat ni pula Tuhan tanya pula. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Betapa kafir oleh kamu. Kafir lagi puakmu ni. Dibacakan ayat Allah kepada kamu. Rasulullah pula hidup di kalangan kamu. Rasulullah ni pula Nabi SAW bukan mukjizat je. Daripada budak lagi berlaku dah benda pelik yang dipanggil irhas. Pergi ke Syam, pergi balik sebulan. Tak kena panah, dipayungi oleh awan. Semua orang Mekah tahu belaka. Nak apa lagi? Nak kafir lagi? Kita kan tak kenal Rasulullah tu siapa. Orang yang paling amanah, orang yang paling baik, keturunan yang baik, mak ayah yang terbaik. Nak apa lagi? Ada ni. Keistimewaan ada pada padang tubuh Rasulullah pula macam mana? Kafir lagi. Tanya pula.
Kalau ambil satu ayat, macam dengan ayat yang lain pula. Jadi kita pegang batin hakiki, ayat Quran, hukum ayat ke-6, kita wajib berpegang zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah tidak. Jabariyah tidak. Dia ambil sebelah. Orang sekarang ni yang mengaku konon-konon tasawuf, nak ambil hak batin hakiki, bukan sampai makom sungguh. Jadi Jabariyah mereka ni. Hak golongan ramai sekarang ni memang hak pakai zahir saja. Mereka tolak hak batin. Mereka pakai zahir saja. Maka hamba sendiri menjadikan perbuatan hamba. Allah letak dah otak di kepala hamba. Allah letak dah keupayaan pada diri hamba. Hamba memikir, memilih sendiri dengan otak yang Tuhan jadikan. Hamba buat sendiri dengan kekuatan yang Tuhan jadikan. Ini Qadariyah. Ini banyak sekarang. Dia hanya pakai zahir. Hak tadi tu kalau kau ni nak tasawuf, bukan tasawuf sebenar lah. Yang ambil kita tasawuf hakikah, dia nak lakung, jadi Jabariyah. Dia nak ambil batin saja. Hak zahir ditolak. Mereka sampai makam batin, makam hakiki, itu kurnia Allah Ta'ala, itu cerita lain. Tapi banyaknya ambil zahir saja. Allah letak ni otak ni ada ni kan. Otak ni yang memikir, menilai, memilih. Upaya yang Allah letak pada otak. Ahli sunnah tidak. Memang hamba yang memikir, hamba yang menilai, hamba memilih dengan otak. Tapi batin hakikinya otak makhluk tak bekas. Diri memikir perbuatan Allah. Diri menilai, memilih perbuatan Allah. Pada ni. Memang kita berpegang Allah letak upaya pada tubuh hamba, tenaga. Tapi gerak dia hamba tetap balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kadang tidak. Hamba sendiri yang melakukan perbuatan diri hamba dengan kudrah kuasa yang Allah jadikan pada hamba. Ini pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Cuma pandangan muktamad tidak menghukumkan kupu. Pandangan kafir juga. Itu pandangan menghukumkan kafir, Mu'tazilah, Qadariyah. Mana kita? Dah letak sini molek, kebanyakannya akan terlajuk kepada Qadariyah. Salah pengajian ilmu tasawuf ditundur pada akidah Jabariyah. Nak ngaji tasawuf hakikah, dia kena mantap dahulu i'tiqad syariat. Pegangan kena kemah dahulu. Bukan yang belajar sahaja, yang mengajar tu sendiri pun tauhid syariat fardhain tak lepas. Lepas tu dia jadi capu dengan hakikat, jadi Jabariyah. Yang mengajar pun tak lepas. Ni hak pegangan ni, cerita bab pegangan dahulu, cerita bab syariat. Ahli sunnah macam mana, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana, baru cerita hak tinggi-tinggi. Tidak dihukumkan kupu pun, tapi pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan yang mengingkarkan harus milik Allah Ta'ala di dalam akhirah. Ini pun sama, pegangan yang mubtadi', yang tiada dihukumkan dengan kupu, tapi pegangan yang berdosa. Wallahu a'lam.